صلى الله عليه وسلم. اللهم اكرمنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافيه. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم ومعرفة العلم واحسن اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال الإمام الباجوري رحمه الله تعالى يشرح متن السنوسية. Matan Sanusi syarah Syiah Imam Bajuri, kita berhenti dekat wal amanatu ke wa tabligh. Qawluhu wa tablighu. Qala al-muallif wa tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi. Dan menyampaikan apa antara yang wajib pada Rasulullah, menyampaikan apa yang disuruh sampai kepada makhluk. Wa yastahilu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam adad hadhihi sifat. Maka mustahil pada hak mereka para nabi alaihi wassalatu wassalam adad hadhihi sifat, lawan bagi sekalian sifat ini. Wahiyal kadhibu, iaitu dusta, wal khianatu, khianat, bi fi'li syai'in mimma nuhiya anhu, daripada melakukan sesuatu yang dilarang daripadanya. Nahyat tahrim, akan larangan haram, atau takaraha, atau larangan makruh. Wa kitmanu syai'in mimma umiru bi tablighihi lil khalqi, dan menyembunyikan sesuatu yang disuruh sampai kepada makhluk. Qauluhu wa tablighu ma umira bi tablighihi lil khalqi, menyampaikan perkara yang disuruh sampai kepada makhluk. Qauluhu itu ihtaraza, membuat pengecualian dengan kata musannif itu ma umiru ila akhirih itu, menyampaikan apa yang disuruh, maka terkeluar daripada itu membuat pengecualian, mengecualikan amma umiru bi kitmani, daripada perkara yang disuruh menyembunyikan anil khalqi, daripada makhluk. Makna di sini tak kena khabar lah. Wa amma ay wahtaraza amma khuyiru fihi, dan juga membuat pengecualian daripada perkara yang diberi pilih mereka padanya, pada perkara, pada ma. Ini pun tak perlu sampailah, diberi pilih. Maka falaisa tablighu kulli minhuma wajiban, tiadalah menyampaikan setiap daripada keduanya itu wajib. Jadi perkara pada hak Nabi 3, wajib sampai, haram sampai, diberi pilih untuk sampai atau tidak. Jadi hak wajib sampai ni, hak ni yang sifat wajib. Adapun yang haram sampai tak wajib, ataupun diberi pilih juga tidak wajib. Bal yajibu kitmanu ma umiru bi kitmani, bahkan wajib pula menyembunyikan apa yang disuruh sembunyi. Benda yang Allah Ta'ala suruh sembunyi, wajib Nabi kena sembunyi. Wala yajibu alaihim syai'un fima khuyiru fi, dan tiada wajib di atas para nabi sesuatu pun pada barang yang mereka diberi pilih padanya. Perkara yang Nabi diberi pilih untuk beritahu atau tak beritahu, itu tidak wajib lah. Makna Rasulullah kalau nak beritahu, dia beritahu. Sebab itu sebahagian sahabat ada riwayat hadis ni, sebahagian sahabat tak ada. Sebahagian sahabat ada Nabi khususkan dengan ilmu tertentu, sebahagian sahabat tak ada. Maka itu tidak dikira Nabi kitman, atau tidak dikira Nabi tidak menyampaikan, sebab yang disuruh sampai je itu wajib sampai. Adapun benda-benda yang maklum ataupun makrifat lain yang Allah Ta'ala buka pada Nabi, bahkan Tuhan tidak benar kau untuk sampai, itu Nabi tak sampai. Jadi bukan tabligh itu menyampaikan semua perkara, menyampaikan perkara yang wajib sampai je. Okay. Maka tidak hairan atau tidak peliklah kalau ada perkara yang tidak sampai kepada umat ni dalam jalan para sahabat-sahabat ni, tapi cara lain ke, atau setengah riwayat. Cuma masalah berhujah tak berhujah itu masalah lain, itu masalah ilmiah. Cuma ini dari segi hukum dan akli, benda tu berlaku dan boleh berlaku. Fal aqsamu thalathatun, maka bahagian tu ada 3. Ma umiru bi tablighihi, perkara yang disuruh sampai. Wa ma umiru bi kitmani, perkara yang disuruh sembunyikan, jangan beritahu.
wa ma khuyyiru fi, dan perkara yang diberi pilih padanya, pada Nabi. Lau ta'rifu lau alimtum ma alimtu, atau la araftum ma araftu, la dhahiktum kathir, la dhahiktum qalila wa la bakaitum kathira. Dalam satu riwayat disebut bahawa kalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Jadi maknanya ada yang sahabat dah tahu. Nabi kata kalau kamu tahu. Jadi makna ada orang dah tahu tu apa yang aku tahu. Nampak tak? Wa innama lam yadhkur al-musannifu, hanya saja tidak menyebut musannif wujuba kitmani ma umiru bi kitmanihi, wajib menyembunyikan apa yang disuruh menyembunyikannya. Kenapa musannif tak sebut perkara yang wajib disembunyi? Kan perkara yang wajib pada Rasul ni tabligh kan? Tabligh wajib kan? Dah sembunyi wajib tak? Wajib lah sembunyikan apa yang diwajibkan sembunyi. Kenapa musannif tidak masukkan sekali? Tak masukkan sekali sifat-sifat wajib bagi Rasul tu menyembunyikan perkara yang Tuhan suruh sembunyi. Li'annahu dakhilun fil amanah, kerana itu dah termasuk dalam amanah. Masuk dalam amanah, masuk dalam pang. Banyak masuk dalam amanah tu, banyak masuk amanah. Banyak masuk dalam amanah. Kama qalahu, sebagaimana berkatanya dalam kitab Al-Asrar Al-Ilahiyah. Ni dah pasti siapa? Imam Sanusi ke siapa kan? Kitab Al-Asrar Al-Ilahiyah. Tengok lagi lah. Ada tulis kitab Al-Asrar Al-Ilahiyah. Siapa karang? Ada. Walam yakun musannif al-fatanah wa dzakar sebut itu jauharah. Ka'annahu akhadha. Ni dia ta'liq gini pula ni. Asrar al-ilahiyah. Ada sebut belakang. Tak ada orang tengah cari semula lah. Musannif tu biasa Imam Sanusi lah. Ada kita. Okay. Kemudian kata muallif rahimahullah, qauluhu wa yastahilu fi haqqihim, dan mustahil pada hak mereka, ila akhirih. Mustahil ni sifat mustahil bagi Rasul. Al-muradu bil istihalati adamu imkan ittisaf. Murad yang dikenaki mustahil sini makna tidak mungkin bersifat. Itu maksud. Mustahil pada hak Rasul, yakni tidak mungkin Rasul bersifat. Jadi bukan mustahil akal ni. Sebut dah lupa masalah sifat Rasul kan. Wajib pun bukan wajib akal. Wajib pada Rasul ni bukan wajib akal. Kerana sebahagian tu bukan wajib, ada wajib syar'i. Sebab itu pada wajib tu dia kata, dia sebut dah sebelum ni kan, wajib dengan maksud mesti, adamu fikat, adamu alim fikat, tidak bercerai, makna mesti bersifat. Mesti bersifat. Di sini tidak mungkin bersifat, lawan ni lah. Maka mustahil pada hak Nabi dengan maksud tidak mungkin bersifat dengan sifat-sifat ini. Walau bidalil syar'i, walaupun dengan dalil syar'i. Walaupun dengan dalil syar'i. Ia bukan sama dengan hak Allah Taala ni. Hak berkata Allah tu wajib, mustahil itu akal. Li'anna ma wajaba bidalilin syar'iyyin, kerana sesuatu yang wajib dengan dalil syar'i, yastahilu didduhu bidalilin syar'i, maka mustahil lawannya itu dengan dalil syarak juga. Wajib bersifat amanah dengan dalil syarak, maka
Bila begitu, lawan bagi amanah itu, khianat itu, mustahilnya itu kod dari syarak juga. Wa ma wajaba bi ghairihi, apa yang wajib dengan selainnya, selain dari syarak. Yastahilu diddu bi ghairihi, ai bi ghairi dalil syar'i. Sesuatu yang wajib bukan dengan dalil syarak, wajib akal ke wajib pada adat, maka mustahilnya pun dengan bukan dari syarak juga. Kama taqaddama tafsiluhu, sebagaimana terdahulu perincian dia sebut dahulu. Qauluhu abdadu hadhihi sifat, lawan bagi ini sifat. Al-muradu bid-did, maksud lawan ni mutlaqul munafi, semata-mata lawan, semata-mata pernafian. Bukan did dengan makna istilah, bukan did dengan amrun wujudiyun, tak. Bukan did dengan maksud amrun wujudiyun, perkara yang jenis wujudi yang mustahil berhimpun, bukan did dengan maksud tu. Amrani wujudiyani bainahuma ghayatal tanafi, dua perkara yang wujudi dan yang berlawanan, yang yang mustahil berhimpun, itu amran wujudiyan. Di sini bukan di dengan maksud istilahi, tapi di dengan makna lughah, mutlaqul munafi, semata-mata munafi. Jadi masuk dalam tu di pun masuk, rakib pun masuk, masuk belaka. Li'annaha laysat kulluha addadan, kerana tidaklah semua lawan sifat yang wajib bagi Rasul ni lawannya itu semua dik. Kama taqaddama nadhiruhu, sebagaimana telah terdahulu umpamanya pada perbincangan sifat Allah Ta'ala dulu. Okey. Qauluhu al-kadhibu, yang pertama mustahil pada Rasul ialah dusta. Apa maksud dusta? Adamu mutabaqati al-khabari lil waqi', iaitu tidak menepati khabar itu akan waqi'. Khabar yang khabar tidak menepati waqi', tidak menepati sebenar, menyalahi yang sebenar, menyalahi hakikat. Itu tipulah. Lima ulima, kerana barang yang telah diketahui min ta'rifi sidqi, daripada ta'rif sidqi. Sidqi itu mutabaqatu khabar lil waqi', maka kazib itu adamu. Jadi adam ni nakik lah, min ta'rifi sidqi fi ma marra, daripada barang yang telah lalu. Qauluhu bi fi'li syai'in, dengan melakukan sesuatu. Al-muradu bil fi'li ma yashmalul qawla, maksud dengan perbuatan ini termasuklah perkataan, kerana perkataan pun perbuatan. Jadi bukan buat saja ni, bercakap pun masuk sekali. Wa'lam, ketahuilah kamu, annahu la farqa baina as-saghirati wal kabirati, tidak ada beza pada mustahilnya Nabi ni bersifat melakukan dosa ni, tak ada beza antara saghirah, dosa kecil, wal kabirah, dosa besar. Dosa kecil dan dosa besar. Fala taqa'u minhum saghiratun wala kabiratun, maka tidak berlaku pada Nabi ni dosa kecil dan dosa besar. Bila dosa kecil tak berlaku, dosa besar lagi dah tak berlaku. Nampak? Jadi antara yang Az-Zahabi, kabair itu Az-Zahabi tu lihat. Az-Zahabi antara yang meletakkan dhabit mengenali dosa kecil, dosa besar ni. Dosa besar ialah kalau didatangi dengan laknat, dengan ancaman neraka, dikenakan hukum hudud, ataupun dikenakan hukum atas hukum yang Allah Ta'ala sebut. Ada hukum tertentu, ada kafarah, maka itu dikira sebagai dosa besar. Selain pada dosa kecil, dosa kecil ni tak terhingga sangat. Dosa besar pun sebenarnya tidak ada had juga, tidak ada had yang tertentu lah. 70 ke berapa itu sekadar bilangan ijtihad, tapi dia sebenarnya tak ada had juga. Akhfallahu al-kaba'ira fi sa'iri dhunub, supaya Allah Ta'ala menyembunyikan dosa besar di antara dosa-dosa banyak ni, liyajtaniban nasu, supaya manusia menjauhi segala dosa. Tapi antara nak kenanya gitulah, ada laknat, ada neraka, jauh dari syurga.
dikenakan hukuman had ke ataupun dikenakan kafarah, itu kira dosa besar. Okay. Lain pada tu dosa kecil lah. Nabi tidak berlaku dosa besar dan dosa kecil pun tak berlaku, walau sahwan, walaupun lupa, qabla al-bi'tsati wa ba'daha, sebelum bangkit dan selepas bangkit. Ini masalah ni khilaf besar dalam kalangan mazhab ahli sunnah sendiri. Kalau kita baca buku besar-besar lagi, buku lagi besar, memang dia datangkan banyak khilaf lah. Imam Ar-Razi, Imam Amidi, banyak lagi khilaf-khilaf dalam madrasah ahli sunnah wal jamaah sendiri. Jadi hak Imam Bajuri pilih ni hak yang mana kira hak paling khulasah lah. Paling khulasah dan paling layak dan paling murni untuk dipegang. Jadi maknanya kita pegang ni pun apa dah. Hak ni hak paling kira paling bersih lah pada hak menjaga ismah Nabi ni, nak menjaga kedudukan Nabi. Hak ni kira paling terbaik. Sebenarnya kalau ikutnya hak ni akan mirip kepada pandangan Syiah. Syiah. Dalam perbincangan berkenaan dosa ni, Nabi adakah al-maksiyah kepada al-ma'asi binisbah ar-rasul ni mustahil tak mustahil, akli ke syar'i, semua hak dia ambil ni ialah seakan-akan pandangan yang cenderung hampir kepada mazhab Syiah. Syiah kan maksum. Konteks maksum itu kira dosa besar dah buat, dosa kecil dah buat. Cuma mereka maksum, mereka tu mereka luahkan pada selain Nabi. Kita ni pada anbiya aja. Mereka luahkan pada imam-imam. Okey, jadi di sini, tapi dari segi akidah dan bersihnya akidah, suci akidah, hak Imam Bajuri buat ni kira cukup dah. Pegang dan berpegang betul-betul hak ni pun dah cukup dah, walaupun kita dah kita ketepikan masalah-masalah lain tu. Tak ada masalah dah. Sahwan qabla al-bi'tsah wa ba'daha, sebelum bangkit dan selepas bangkit. Dia akan bincang panjang masalah bila temu dengan ayat-ayat tafsir ataupun hadis-hadis berkaitan perbuatan yang mana zahir seakan maksiat. Abasa wa tawalla. Ada. Itu satu. Betul lagi benda ni. Kalau hak nabi-nabi lain banyaklah, tapi masuk sekali ya. Macam Nabi Musa alaihi salam tak. Nabi bunuh tu. Tu bunuh kira dosa ke? Jadi benda itu perbincangan tu dalam tafsir ataupun dalam perbincangan ba'ismah tu akan dibincangkan mengenai tentang ni. La yuqalu, tidak dikata. Kalau orang kata tidak boleh, tak boleh nak iktiraf, nak kata atas jalan iktiraf, maka nasahwan qabla al-bi'tsati laisa bimaksiyah, apa yang berlupa ataupun sebelum bangkit tidak dikira maksiat lah. Kalau kata gitulah, kita nak pegangnya Nabi ni dosa besar tak buat, dosa kecil tak buat, sebelum bangkit pun tak buat, selepas bangkit pun tak buat, lupa pun tak buat, secara nyata lagi tak buat. Okey, jelas nampak dia tiga aspek tu. Kecil besar tak kira, lupa ke sengaja pun tidak, sebelum bangkit lepas bangkit pun tidak. Okey, sekarang ni orang tanya balik, dah kalau lupa bukan maksiat, sebelum bangkit pun tak ada hukum lagi. Dan kenapa sampai kena tegaskan juga sama ada lupa ataupun sebelum bangkit? Laisa bimaksiyah, maka nasahwan au qabla bi'sah laisa bimaksiyah. Kalau i'tiraf itu tak boleh i'tiraf, katanya la yuqal li anna illah bagi la yuqal li anna naqul, kerana kita berkata huwa suratu maksiatin, itu rupa maksiat. Betul lah, sebelum bangkit tak ada hukum syarak lagi, tapi rupa tu rupa maksiat. Lupa pun tak ada hukum, sebab rufi'al qalam, tak ada kira hukum kalau lupa. Tapi buat tu pun rupa maksiat, maka para rasul dari segi rupa maksiat pun jauh sekali. Dasarkan maksiat sungguh, betul maksiat pun rupa maksiat, walaupun hukum tidak haram kerana sebelum bangkit dan ataupun lupa, rupa maksiat pun takkan berlaku. Sebab apa? Kalau berlaku, maka macam mana nak boleh jamin bahawa apa yang Nabi buat tu tidak terlupa? Maka akidah ahli sunnah membersihkan hatta sebelum bangkit Nabi pun, atau secara lupa pun. Okey, maka Imam Bajuri letak khulasah kaedah, dia kata wa ma warada mimma yuhimu wuku'a dzalika minhum yajibu ta'wiluhu.
apa yang datang daripada hadis atau ayat Quran atau sirah cerita, perkara yang memberi waham, memberi andaian, memberi waham berlakunya demikian itu daripada para rasul, wajib kena takwil. Dah wajib kena takwil. Takwil lah. Makna kalau hadis dhaif tolak terus lah. Dak Israiliyat tolak gitu. Kisah Nabi Daud dan seumpamanya tolak lah. Kalau sahih pula, maka baru tengok takwil pula. Baru tengok ada takwil. Qauluhu au karahatin, ataupun makruh. Larangan secara haram ataupun makruh. Al-muradu biha, yang dikehendaki dengannya dengan makruh ini, ma yashmalu khilafal aula, yang menyalahi khilaful aula. Jadi khilaful aula ni rendah sikit daripada makruh. Khilaful aula rendah sikit daripada makruh. Beza antara dua itu ialah makruh ini ada nas khusus tentang kemakruhan, maknanya ada nas secara jelas. Khilaful aula yang sabit melalui qiyas. Itu khilaful aula. Dia bukan nas tapi sabit dengan jalan qiyas. Ini dalam bab usul fiqh. Disebut oleh Imam Haramain. Ini benar, Imam Haramain kata istilah ini lahir kemudian sejak pada zaman Imam Haramain, lepas pada itu pembahagian kepada khilaful aula. Sebelum tu tak ada. Khilaful aula termasuk juga Nabi tak buat haram, makruh dan juga khilaful aula. Wala yaridu ala dhalika, dan tidak datang irad bangkangan atas demikian itu, bi annahu sallallahu alaihi wasallam bala qaiman. Maka kalau orang kata, orang tanya atas jalan nak bangkang, nak kritik, kata Nabi SAW bala qaiman, Nabi SAW kecil diri. Itu kecil diri hukum makruh. Hukum makruh. Macam mana kata Nabi mustahil buat haram, makruh ataupun khilaful aula? Katanya wala yaridu ala dhalika annahu sallallahu alaihi wasallam bala qaiman, Nabi kecil diri, wa tawaddaa marratan. Nabi pernah wuduk sekali-sekali, wa tawaddaa marratain. Nabi pernah berwuduk dua kali. Nabi basuhan. Dalam mazhab kita, bahkan dalam jumhur pun, wuduk 3 kali. At-tathlith sunnah. Basuh 3 kali itu sunnah. Jadi itu datang dalam hadis yang sahih. Nabi basuh 3 kali. Datang hadis sahih juga Nabi basuh sekali. Sekali Nabi basuh. Kan sunat 3 kali basuh kan? Nabi basuh sekali. Datang hadis sahih juga Nabi basuh 2 kali. Basuh muka 2 kali, setangan 2 kali, contoh. Jadi padahal dalam hukum mazhab kita makruh basuh sekali dan 2 kali. Sunatnya 3. Sunatnya 3. Makruhnya kurang daripada 3. Makruhnya alhamdulillah kurang daripada 3 dan lebih pada 3 pun makruh kalau air kita sendiri. Kalau air sapi haram. Jadi itu Nabi buat makruh tu. Gimana tu? Wala yaridu, tak boleh i'tirad katanya, li'annahu litashri'i wa li bayanil jawaz. Ke wali bayanil jawaz? Tahu dah. Bayani lil jawaz ke bayanil jawaz je? Lis. Lang juga lang juga. Okey. Wali bayanil jawaz. Li'annahu litashri' au li bayanil jawaz. Au li bayanil jawaz. Itu lihat fi nuskhatin bayanil jawaz. Boleh je bayanil jawaz, tapi bayanil jawaz. Nampak tak? Ya, kalau salah tu rasa baca dah sedap ya. Baca dah sedap. Ni dah tengok ni. Tengok. Ada orang kata tak payah baca betul. Baca tak betul. Siapa faham makna dah lah.
Ada kata gitu. Ada sebab ada orang kritik bacaan, ada bukan ada belah-belah sana, belah-belah KL ada kritik. Ustaz macam mana boleh ustaz rock dia? Ustaz baca pun tak betul. Baca ni saya faham je lah. Itu kata ni mula tak ada hujah ni. Tak ada hujah sebab apa? Sebab bila cek bacaan. Nak debat, nak kritik ulama. Orang kata, baca salah. Baca salah ni tak ada hujah ni. Nak rock kau baca salah. Rock kau nahu. Memanglah. Bukan dah betul kau, tapi gitulah. Moleknya kita jaga pada baca tu. Kita tak nak bila salah. Kalau salah sikit-sikit tu biasalah. Mana tadi? Bayan ni wali bayan ni jawaz kan? Wali bayan ni al-jawaz. Okey. Wali bayan ni al-jawaz. Nak lagi kalau jenis talaki ke apa, kalau salah masa talaki tu dah bertanda tu. Kalau rock depan-depan nak molek pula dak badan. Balik cek balik. Sebab boleh jadi salah. Kadang tu guru sebut, kadang dia ambil dulu. Jadi kita tahu salah, kita baikilah. Itu dari bukan kita nak lawan tok guru, itu daripada bab an-nasihatu fiddin. Kita membetulkan apa, kita berkhidmat pula tolong betul ke dia. Ada orang sebut salah. Sebut waktu ulang 3 kali pula. Apa yang sebut itu? Harul. Ha ro waw lam. Harul. Ha ro waw lam. Ceritanya maknanya kalimah tu ada dalam bab haji boleh sebut. Sunat apa nama ni? Jalan dalam hadis pun, man ata ilayya harul atallahu ilaihi harul harwala. Kalau orang belajar tanah Arab biasa dengar. Start pondok lah. Start pondok. Terkenal juga lah. Tapi tak salah orang ni. Tapi kena check lah mana. Janganlah mana kita saling suti-suti. Kalau ada salah check balik. Betul lah. Haru dia sebut. Kata pula haru. Harwala yuharwilu harwalan. Jalan secara lari-lari anak. Dia tak sebut ricik anjing. Ricik anjing kan macam gitu kan. Sebut lari-lari anak. Okey, jadi wali bayanil jawaz wa dzalika wajibun fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu mana? Tasyri' atau bayanil jawaz itu wajib. Sebab Nabi ni musyarri'. Jadi Nabi buat perkara tadi wuduk sekali, 2 kali, walaupun pada hak kita makruh, tadi pada hak Nabi jadi wajib pula. Sebab kalau Nabi buat tu baru tahu hukum. Rupanya basuh sekali pun sah dah. Basuh 2 kali pun sah dah. Sekali pun sah dah. Kecim diri. Kalau kecim diri, kalau tak boleh nak duduk boleh kecim diri. Tak dah makna rasa macam bersalah sangat. Kalau tak ada tempat ataupun tak boleh nak duduk tak, terpaksa kecim diri. Nak pergi ke tanah-tanah tertentu kan, nak duduk pun boleh. Nak duduk dah boleh, nak buang seluar dah boleh. Tak? Tandas penuh pula. Chair gitu kan. Jadi tahulah kita bahawa boleh kalau kadang-kadang terdesak. Jadi Nabi buat tu persyariatan. Tak jadi makruh, atas Nabi buat tu jadi wajib pula. Nampak tak? Dah boleh lah masuk tandas cari terus hak diri. Pergi tempat diri pacak. Orang Melayu ada tak? Waktu tua-tua pun ada. Waktu tua-tua pun ada. Dah biasa dah gitu. Okey. Fa'ulima, maka diketahui. Wa fa'ulima mimma taqarrara, maka diketahui daripada barang yang tersebut, barang yang telah ditegaskan itu, yang telah
takrirkan, dihuraikan itu annahu la yaqa'u minhum alaihimus salatu wassalam, bahawa tidak berlaku daripada para nabi ni muharramun wala makruhun, perkara haram dan juga makruh, ala wajhi kaunihi makruhan, atas jalan bahawa dia tu makruh. Haram takkan berlaku dan makruh pun atas berlaku atas diri dia tu makruh, tak ada. Wa kadza la yaqa'u minhum mubahun ala wajhi kaunihi mubahan, dan begitu juga tidak berlaku daripada nabi ni perkara harus atas jalan dia itu harus pada hak nabi dak. Atas jalan harus pada hak nabi dak. Bal ala wajhi kaunihi qurbatan, tapi atas jalan bahawa keadaannya itu qurbah, satu ibadat yang mendekatkan diri. Nabi makan tujuan apa? Nak supaya boleh ibadat, itu qurbah. Makan tu jadi qurbah, seperkara yang mendekatkan diri, yang boleh pahala ibadat. Aulit tasyri', atau untuk pensyariatan. Nabi makan contohnya makan dalam keadaan diri, benda kecil-kecil lah, menunjukkan bahawa benda yang lekeh-lekeh kecil-kecil boleh makan dalam keadaan diri. Tak, coklat nak duduk kan coklat, duduk lah, bismillah kan coklat. Nampak tak? Jadi untuk menunjukkan gitu. Aulit tasyri' atau persyariatan, aulit taqawi 'alal ibadat, ataupun untuk mendekatkan diri untuk ibadat. Nabi makan, Nabi ni untuk menguatkan taqawi, untuk menguatkan atas ibadat, nak ibadat jadi makan Vietnam roll ke apa? Apa nama? Nama apa? Popia Vietnam. Vietnam roll apa? Bukan Swiss roll tak? Swiss roll kuih roti. Au 'ala al-ibadat au nahwi dhalik, atau seumpamanya. Fa af'aluhum, maka perbuatan para nabi dairatun bainal wajibi wal mandubi faqat. Perbuatan nabi hanya berkisar antara wajib dengan sunat sahaja. Tu dia. Hak nabi buat ni wajib dengan sunat sahaja. Pegang hak Imam Bajuri kata ni. Kaifa, bagaimana? Ni ta'ajjub li ta'ajjub. Wa qad yattafiqu dzalika, boleh berlaku demikian itu. Yattafiq ini berlaku ittifaqan, berlaku secara tidak sengaja ke mana? Makna berlakulah. Yattafiq ni berlaku secara ittifaq, bukan sengaja pilih, tapi berlaku dan memang berlaku li ba'di awliyaihi, kepada sebahagian wali-wali Allah. Mana? Wa qad yattafiqu dzalika, dan kadang-kadang berlakulah, berbetulanlah demikian itu. Demikian mana? Af'aluhum da'iratun bainal wajibi wal mandub, perbuatan mereka itu berkisar antara wajib dan sunat saja. Berlaku li ba'di awliyaihi, berlaku pada sebahagian wali Allah. Ada wali yang Tuhan hifiz dia. Dia tak panggil maksum, wali itu panggil mahfuz, terpelihara. Allah Ta'ala pelihara dia. Terpelihara setara mana? Buat tu hak wajib sunat je. Nampak? Jadi Imam Bajuri kata berlaku berbetulan demikian bagi sebahagian wali. Bukan semua wali lah. Dan wali ni mesti dah buat dosa ke? Tak. Ada juga wali, tapi banyak kategori lah. Banyak kelebihan ada wali tu. Tuhan jaga dari segi dosa dah buat. Wajib dengan sunat aje kerja dia. Hak tu wali. Fabil aula an yakuna li safwatillah min khalqi, maka lagi aula, lagi layak lah zalika itu bagi sebaik-baik pilihan Allah di kalangan makhluknya. Dah nabi ni lagi tinggi pada wali. Setara wali pun terjaga zahir, ada sebahagiannya lah terjaga zahir batin daripada maksiat. Nabi ni lagilah. Tapi hak berlaku maksiat pun tidak mengeluarkan seorang tu daripada wilayah, tidak mengeluarkan daripada kewalian. Bagaimana derajat tu, maqam dia tu Allah Ta'ala letak dah. Cuma nak ceritanya ada li ba'di awliyai. Qauluhu wa kitman wallahu a'lam. Bila boleh habis ni? Tak dang kok puasa kok.
Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang tak mari tu? Tak kira. Mari. Ha? Apa? Ada tak? Ha? Betul dua masuk ah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif